Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Zuli di Cikgu Zuli Channel. Okey, hari ini apa kita nak belajar hari ini ya? Okey, hari ini saya akan masuk masih lagi topik Luno trading kripto menggunakan Luno Malaysia. Okey, hari ini kita nak masuk macam mana kita nak gunakan chart ni. Saya nak akan ceritakan lebih detail yang daripada yang sebelum ini, macam mana nak membeli, nak menjual di menggunakan exchange Luno. Okey, kita nak gunakan dia punya order book apa semua. So saya akan terangkan sedikit demi sedikit lah untuk hari ini. Okey, so sebelum tu bagi yang belum lagi subscribe saya, boleh subscribe. Okey, boleh like saya punya video. Okey, kalau sukalah. Okey, kalau suka berminat dengan untuk belajar kripto, boleh like. Okey, ada playlist juga, boleh tengok playlist yang topik one by one. Saya dah letakkan one by one macam mana nak belajar daftar Luno dan sebagainya lah. Okey, so kita nak pergi hari ni macam mana kita nak trading dekat Luno. Okey, sebelum ni saya dah ajar macam mana nak beli instant. Hari ni kita nak lebih mendalam macam mana hendak membeli di Luno. Okey, so kita akan pergi dulu. Okey, hari ni saya tak masukkan BTC saya tak nak macam mana nak membeli BTC, saya nak ke membeli LTC. Okey, LTC. Okey, harga LTC sekarang kalau kita tengok pada chart, harganya adalah RM435 untuk satu LTC. Okey, so harga dia kalau kita tengok chart ni sekarang, chart ini adalah untuk 1 year. Okey, tengok sini 1 year. Yang sebelah ni adalah 6 month, 1 week, 1 month, okey, 1 week or 1 day. Okey, so, ini adalah chart untuk sehari lah. Okey, so saya biasanya ambil 1 month ataupun 6 month ataupun 1 year, tak ada masalah pun sebenarnya. Okey, just nak tengok harga penurunan ataupun naik ni dengan lebih tu, saya ambil sama ada 1 month lah. 1 month, so 1 month ni maksud candle dia ni untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan, so kita nampak turun naik dia dalam masa 1 bulan. Okey, so sekarang ni kita tengok dia punya kenaikan harga dia tak adalah terlampau naik, terlampau turun sangat, tetapi ada nampak penurunan lah. Okey, daripada harga sapi yang sebelum ni mungkin lagi turun. Okey, sebab LTC ni baru lagi berada dalam market Luno. Okey, so sekarang ni kita nak macam mana kita nak membeli. So kita tengok dulu order book. Apa yang dimaksudkan sebagai order book? Okey, order book ni yang menunjukkan sebenarnya player-player yang hendak membeli atau menjual. Okey, dia menggunakan harga dia berdasarkan pada order book. Okey, so dekat sini adalah amount dia, berapa orang nak beli. Ini adalah buy order. Yang warna hijau ni buy order, yang bawah ni sell order. Ni berapa banyak orang nak beli, dekat mana harga dia nak beli. Okey, dia akan berada dekat sini lah. Okey, kat sini pula berapa banyak dia nak jual dan price apa dia nak jual. So berada dekat bahagian merah ini. Okey, so kita nak tengok dulu contoh macam mana kita nak baca order book ni. Okey, pada harga 435, mungkin ada 2-3 orang atau 4-5 orang dia nak membeli sebanyak 1.3081 LTC. Mungkin order ni ada 2-3 orang, tapi tak mustahil juga ada seorang dia nak beli pada harga ini. Tak mustahil tak mustahil. So mungkin ramai, tapi dia orang akan beratur. Okey, so contohnya A nak beli pada harga 435 ni. Okey, dia nak membeli sebanyak 0.2 LTC. Lepas tu yang bawah dia pula nak membeli, so siapa dulu dia akan berada di atas lah. Itu maksudnya. Okey, begitu juga yang warna merah ini, kita panggil sell order. Sell order pun sama kalau kita baca yang atas ni 436. Okey, pada harga 436 ada 40.720 LTC hendak dijual. So kita tengok dekat sini harga orang nak jual lebih banyak daripada orang nak beli lah. Okey, so orang kata cara nak baca dia macam tu, tapi kita tak tahu 40.7210 ni berapa ramai yang standby nak beli, nak jual.
Okay, mungkin ada seorang, mungkin ada 10 orang, mungkin dalam ni ada 50 orang, mungkin ada sikit-sikit, tapi dia akan ikut turutan. Okey, siapa, kalau ada tak orang nak beli harga pada 436? Kalau orang instant, dia akan ambil harga ni. Dia akan beli, dia akan 436 ni, dia akan itulah siapa yang dulu, dia akan ikut turutan ni lah, ikut turutan dia. Okey, yang ni dulu, okey, clear. Kalau base ni, yang ini akan terpadam, yang tinggal ada yang kat bawah ini. Tapi disebabkan LTC ni satu orang kata yang agak perlahan, so kita tak nampak sangat apa ni, turun naik dengan cepat. So kalau nak tengok turun naik cepat, kita boleh ubah kepada BTC. Okey, ubah kepada BTC. Okey, kalau kita refresh, ya. Okey, so sekarang ni kita tengok pada harga ini 0.0824 nak beli. Tapi kalau kita refresh lagi, okey, tengok 83081. Jap, refresh. Oh, dia tak ada berubah, tak laju sangat hari ni dia punya. Market mungkin tengah malam kot, orang Malaysia tidur. So tak ada sangat orang nak jual beli. Okey. Tapi spread dia agak tinggi lah. Spread dia agak 180 MOR. Okey, so nampaklah. Okey, so ini adalah orang kata okey, nampak dia dah naik dah 81594. Okey, so dia akan sentiasa berubah-ubah. Kalau ada orang nak jual, nak beli, dia akan sentiasa berubah. Orang tu nak beli, orang tu nak jual, orang tu nak beli, orang ni nak jual. So dia akan sentiasa berubah. So harga dia akan ditentukan dekat sini lah. Okey, boleh tengok spread dia akan berturun, akan naik. So kita itu mungkin orang kata lebih dalam kalau nak belajar lah. Tapi ini cara untuk macam mana nak baca order book. Okey. So saya patah balik kepada LTC. Okey, so kita nak membeli. So kita nak beli sekarang. Okey, macam mana kita nak beli? Kita boleh tekan tambah. Okey, so tambah ni dia ada buy dengan sell. Okey, nampak sini buy and sell. Ada limit, ada market, ada stop limit. Stop limit. So kita akan pergi dulu kepada limit. Okey, kita akan pergi dulu kepada limit. Okey, so boleh tak kita nak membeli satu harga itu atas daripada 435? Okey, boleh atau tidak? Kalau kita nak beli sesuatu LTC ini, harga dia lebih daripada 435, sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Okey, kalau kita letak juga 400, katakan kita letak kat sini. Okey, 460. Okey, so sekarang ni harga as untuk MOR adalah 436. Saya letakkan 460. Okey, kalau katakan saya letak, katakan saya nak beli minimum dia berapa Okey, boleh RM10 dia. Macam tak ada minimum je. Okey, boleh beli. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, okey, kita nak beli, saya katakan saya nak beli dengan harga 460 460, saya letakkan RM1. Okey, so boleh tak saya beli? Okey, boleh, tapi saya tak akan dapat harga ni sebab kita nak beli, harga dia tak boleh tinggi daripada harga bid. Okey, tak boleh tinggi. Saya letak ni 460. Apa yang akan berlaku nanti ialah dia akan jadi market order. So dia tak akan beli pada 460, tapi dia akan ikut mana yang terdekat untuk us. Okey, so saya tekan buy LTC. Okey, fee dia 0.05 Okey, saya tekan buy. Okey, dan so saya dah membeli LTC dengan harga RM1. Okey, order history. Okey, ini yang saya beli tadi. Okey, ini yang saya beli. Value dia 0.91, dia punya fee 0.000110. Okey, so limit price dia 460. Okey, tetapi sebenarnya saya tak beli dengan harga 460 ni. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Okey, sebabnya dekat order book ni harga paling tinggi ialah 436. So harga yang orang kata dia akan ambil harga 436 ni tadi, dia akan tarik daripada sini untuk dapatkan saya punya trade tadi. Okey, okey, so kita tengok dekat sini
0.0021 darab 460. Okey, dia akan dapat 0.96. 0.96. So value saya yang beli tadi ialah 0.91. Okey, so bermaksud saya beli lagi murah, iaitu kalau ikutkan ialah kalau tengok order book tadi ialah 436. Okey, 436. So sekejap kita tengok balik 0.0021 darab 436. Okey, so jawapannya ialah 0.9156. So nampak sama 0.9156, tapi dia tak tunjuk sebenarnya 56 tu bukan sen lah. Okey, so nampak di sini saya nak beritahu kat sini bukan dibeli pada harga 460, tetapi dibeli pada sell harga jual order book yang ini 436 ni. Okey, so dia kalau kita buy, kita letaklah harga 500 ke 700 ke 800 ke, dia tak akan beli. Dia akan ambil dekat sini yang paling dekat yang ni. Dia akan kikis yang ni dulu. Ini akan kikis. So tadi 315. Okey. So kita nak buat eksperimen lagi sikit. Okey, katakan saya tekan trade. Okey, saya nak buy. Okey, saya letak harga 700 lah. Okey, so saya nak beli katakan RM10. RM10 MYR. Okey. So kita akan tengok tadi akan berkurang tidak. So kita akan tekan buy LTC. Okey. Okey, so dia dah beli. Dekat tengok kat my order, tengok order history. Okey, nampak dia tulis 700 tapi block je, tak mungkin lah. Okey, so value dia ialah 6.16. Okey, tengok order book dia naik dah 0.33. Okey, 433 433. So tengok kita akan dapat 0.0142 darab 700. Okey, 9.94 sepatutnya. Okey, tetapi 0.0142 darab berapa tadi? 433 6.14. Okey, ini harga yang saya dapat 6.15 lah dia punya harga. Okey, dia menggunakan so value dia bukan darab dengan 700 tetapi didarabkan dengan berapa ni? Didarabkan dia bukan gunakan RM10 tadi, dia tak tolak RM10, dia tolak yang paling dekat. Harga dia ialah 0.14 didarabkan dengan 3434 tadi, 434. Okey, sekejap. Okey, sepatutnya nak 434 lah. Sebab dia harga tiba-tiba harga dia drop tadi kan. Jadi 433. Okey. So nampak dekat sini walaupun saya gunakan RM10 tapi sebenarnya dia tak guna RM10. Dia ambil yang paling dekat, dia akan darabkan dengan 0.14 ni didarabkan dengan 433. 434. Okey, so nampak so LTC saya ialah RM6. Dia akan tolak RM6.15. Okey. Okey, nampak dah jadi RM202 kan. Okey, ni mula-mula digunakan 91 sen. Lepas tu diguna pula RM9.16 untuk beli LTC. Bukannya saya rugi, tak.
Okey, walaupun saya letak RM10 tadi, dia tak guna RM10 tu sebab harga dia tak sampai dengan 700 tadi. Okey, tak sampai. Okey, itu nak bagi korang faham dengan betul-betul lah. Okey, walaupun saya letak tinggi tadi 700, dia tak akan beli dengan harga 700. Tak boleh. Sebab tak ada orang nak order untuk sell pada harga 700. So, dia nak tengok dekat mana? Dia kena tengok dekat sini lah. Dekat order book ni. Okey. So, harga tertinggi orang boleh jual ialah 433 saja. Tak boleh lebih daripada tu. So, kalau kita nak tekan buy, kalau letak tinggi, memang tak akan, dia akan tolak yang ni sikit-sikit. Tolak ni dulu, tolak ni sikit. Sekali habis ni, dia akan ambil yang bawah ni. Tolak ni, sebab tu harga dia akan makin lama, makin naik lah. Harga dia akan makin naik. Okey. So, kalau kita beli instant, itu akan membantu chart ini akan makin naik lah. Okey. So, sekarang ni rasa boleh faham sikit kot apa dia order book. Macam mana order book dia bergerak ataupun berjalan. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada Seterusnya kita akan pergi kepada okey, buy. Market ni saya dah ajar. Sell pun sama. Dia tak boleh sell kurang daripada harga harga bid. Dia tak boleh bawah daripada harga bid. So, harga bid ialah 432. Contoh dia nak beli harga 430 sen. RM430. Okey. So, kita tengok dekat chart ni tadi, dekat order book, kalau kita perhatikan, okey, 432, 431, 433, 434, 435, 436. So, dekat warna merah ini, harga dia sentiasa menaik. Dia tak menurun harga dia sentiasa menaik. Manakala dekat bahagian order book yang buy ni, harga dia sentiasa menurun. 43 tolak 432, 431 dah makin rendah. Yang ini pula makin naik. Okey. So, kalau kita tengok dekat sell, okey, sell harga dia tak boleh kurang daripada harga bid. Okey, tak boleh kurang daripada harga bid. Okey. So, kalau katakan kita letak harga bid atas daripada harga bid. Kita nak sell kan? Okey. So, katakan kita nak letak rendah, katakan 300, 200. Okey, tak boleh. Tak boleh. Sebab dia akan berlawanan dengan yang kita buy tadi. Kalau buy kita boleh letak harga tinggi, terbalik pula kalau sell dia tak boleh letak harga rendah daripada bawah dia. Kalau letak juga boleh, dia akan jadi market order. Itu yang kita kena faham. Okey, tapi saya tak nak tunjuk dekat sini sebab saya tak nak rugikan fee saya. So, itu yang kita nak nampak yang buy tadi cuma terbalik, vice versa saja. Okey. So, limit. Okey, kita nak tengok bahagian buy balik, bahagian buy. Okey. Okey. So, katakan saya nak beli bila harga dia makin turun. Katakan saya nak beli pada harga 413 ni nampak sikit kan. 4.3 je 14 ni. 413 ni 413. Dia ada 4.04 kan. Okey, kata saya nak beli pada harga tu 413. Okey. So, katakan saya nak menggunakan full saya punya MOR RM202. Okey, full saya nak kata 100 je. Okey. So, saya nak guna MOR sebanyak RM100 nak beli pada harga 413. Okey, saya boleh beli sebab harga dia rendah daripada bid. 433, dia rendah daripada bid sebab saya tak bukan bid, rendah daripada okey, so kita boleh, tetapi dia akan jadi pending order. Maksud dia order dia tak jalan, dia tak beli, dia akan jadi pending. Dia tak, selagi harga tu tak sampai price tu tak sampai pada harga 413, dia tak akan dijual. Dibeli. Okey, dia tak akan dibeli. Okey, so fee dia dah turun jadi 0.25. Okey, saya tekan buy LTC sekarang. Okey, see what happen. Okey, dan maaf. Okey, kita akan tengok dekat order book.
Okey, tengok pada harga 413 ni. Dia ada star dekat ujung. Tahu tak kenapa ada star tu? Sebab di sini adalah harga kita dah parking. Kita dah parking. Nampak ada star 413 ada star. Okey, sebab kita dah parking harga kita kat situ. Okey, kita dah parking harga kita kat situ. So, dekat bahagian my order, kita boleh tengok balik my order kita. My order ni apa yang kita order lah. Okey, so dia ada limit pada harga 413. Okey, so sekarang ni limit ni belum berjalan. Boleh tak saya cancel? Adakah fee akan tolak? Tak apa. Kalau kita cancel sekarang, fee tak akan ditolak. Fee belum lagi berjalan. Kalau instant tadi, fee dah jalan. Instant dengan market tadi, fee akan terus jalan. Okey, tapi untuk yang ini tak jalan. Sebab apa? Dia masih belum lagi sampai pada harga tersebut. So saya boleh cancel dengan cara tekan je. Okey, tekan balik gambar tekan balik pada ni limit ni, tekan je. Okey, lepas tu tekan cancel order. Okey, belum fee tengok price impact semua belum ada, fee pun belum ada, just cancel saja, tak ada masalah. Fee tak ada. Fee tak ada. Okey, so nampak okey. So, sekarang ini kita tengok balik dekat order book, dah tak, kita refreshkan order book ni, dah hilang dah tanda star tadi. Sudah hilang tanda star tadi. Okey, so kita nak tengok balik kalau kita sell. Okey, kita sell. Sebab saya dah ada LTC tadi. Okey, sorry. Saya nak pilih harga dulu. Katakan saya ambil pada 450 ni. 450, saya tekan 450. So, price dia 450. Amount LTC saya bagi semua sekali. Okey. 0.44 saya sell dekat situ. Okey, saya guna LTC, tak boleh guna MOR sebab MOR untuk buy saja. So saya gunakan maksimum untuk LTC. Okey, sorry, kena sell. Sorry, saya nak sell tadi, saya minta maaf. Saya nak sell, bukan nak buy, saya nak sell. So pada harga 450 LTC. Okey. So yang ada ya 7 MOR lah. Dia bukan tengok max dia 7 je sebab saya beli tadi RM6 tambah RM9 kan. So LTC pun boleh tekan je max, full lah max, yang paling max. Okey, lepas tu kita tekan sell LTC. So kita tengok apa yang berlaku. Okey, so kita tengok dekat book order. Okey, pada 450 akan keluar bintang. Okey, ada keluar bintang. So ini menandakan di situ adalah harga saya parking. Saya parking harga kat situ. So saya mungkin saya punya ni memang rendah, tapi dia bercampur dengan 6. Siapa yang dulu dia akan kikis dulu. Sampai saya nanti barulah dia akan ambil order saya. So kalau contoh sampainya kat sini 420 dah sampai kat atas ni, okey, dia tengok siapa nak beli instant, dia beli sampai kat saya, baru dia akan ambil harga saya. Selagi tak ada, selagi dia turun-turun, tapi tiba-tiba harga ni naik balik 450. Lepas tu dia 449 pula, 448, tak sempat separuh je orang ambil, dia naik balik. So saya kena tunggu giliran, sampailah orang beli LTC saya pada waktu tersebut. Ini adalah exchanger di mana book order book ini berfungsi. Okey, so saya rasa sampai di sini saja untuk kita punya sell. Okey, saya dah cerita panjang lebar mengenai order book apa semua. Okey, so saya harap tutorial saya pada hari ini dapat membantu rakan-rakan untuk memahami macam mana trading itu berfungsi. Okey, trading itu berfungsi macam mana. So saya harap boleh gunakan ilmu ini untuk anda untuk menjadi trader yang lebih baik pada masa akan datang. Okey, itu saja daripada saya. Kalau suka saya punya video, boleh like, boleh share video ini pada rakan-rakan anda. Okey, itu saja daripada saya. Bye bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye.